Lepas akad nikah, tak ramai pasangan yang betul-betul buat proses penyerahan ayah tu kepada anak. Tak ramai. Lepas tu dia mengadap tau, mak ayah ni mengadap suami dengan ni. Tak bagi tahu dekat anak ayah. Jadi sekarang tahniahlah, ayah dah lepaskan anak ayah ni pada kamu, anak perempuan ayah. Sedih tu, Kamu, sedih tu. Kamu tolong jaga anak ayah ni, ayah tak pernah pukul dia. Dan kalau boleh ayah minta sangat, janganlah pisahkan anak ayah ni daripada ayah. Ada wajah ayah. Alright, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Hari ni kita bersidang lagi lah. Kita bersidang lagi. Semua penyampai sinar ni kita nak belajar sesuatu yang baru lah. Topik hari ni kita nak bincangkan tu wanita yang ganas Keganasan terhadap wanita, lelaki. Tengok nasib baik ada wanita seorang dia akan mempertahankan tajuk boleh berkaitan nampak. Bagi jangan bawa kat sini ni. Keganasan lelaki terhadap wanita. Okey, jadi kita ada mana ustaz tak nampak Slide sebelah ada. Okay, kita ada Ustaz Samsul Debat. Ustaz, hari ni kita cerita pasal keganasan wanita lelaki terhadap wanita ustaz Sebenarnya nak beritahulah yang keganasan terhadap wanita ni merupakan satu perbuatan yang melibatkan tak semestinya pukul secara fizikal. Ada juga yang lain yang mana dia juga melibatkan dia merentasi pelbagai agama, budaya, bangsa, dan jangan cakap hanya setengah kaum saja, tak. Boleh kata semua bangsa kaum terlibat dengan isu-isu seperti ini. Dari segi perkataan pun kira keganasan juga ustaz Ya. Saya akan beritahulah beberapa keganasan yang ada lah. Antaranya keganasan fizikal memang adalah. Keganasan fizikal dia pukul. Dia memang dia daripada kecil dia gemar pukul, dia bawa sampai dia berkahwin. Kadang-kadang dekat luar tak nampak macam dia gentleman kan, nampak macam dia relax, baik, makan roti, tak apa-apa. Tapi kadang bila dekat rumah dia tutup je pintu, dia macam dia satu berubah dia punya karakter. Begitu juga penderaan seksual. Seksual ni dia dekat luar okey, tapi sampai dalam bilik dia bila dia berdua dia macam keganasan dia tu melampau lah. Dia tiba-tiba dia berubah karakter, dia jadi Superman, dia jadi Ultraman, macam-macam lah. Kemudian begitu juga keganasan sosial. Keganasan sosial ni dia sekat isteri dia tu, perempuan tu daripada terlibat dengan dunia luar. Tak bercampur. Jadi mana semua apa yang dia bagi je. Jadi penderaan yang ini pun ada jugalah. Jadi makna kata keganasan yang dilakukan. Ya. Maknanya dia jadi isteri dia tu akan takut nak berhubung dengan luar. Dia dah dimomokkan, kau jumpa ni mati kau ni. Kau jumpa ni jahat. Orang ni tak betul. Dan begitu juga yang last kali keganasan keuangan. Keganasan keuangan ni maksudnya dia tahan orang perempuan ni, dia tak bagi bekerja, kau duduk rumah aja, duit semua bergantung pada dia. Tak ada cara lain. Nak bagi duit kat mak pun suami kontrol, tak boleh. Apa pun buku akaun, duit semua dia. Macam tu. Nabi pesan kata berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Mana kata orang perempuan ni kita kena appreciate dia. Kan? Jadi mana kata tak salah kalau kita menyayangi isteri kita dengan cara yang lebih sihat, iaitu dengan cara membelai dia, mengucapkan kata-kata cinta, kan? Berkongsi momen yang baik, kan? Daripada kita bertindak secara fizikal. Itu bukan sayang. Sekarang kita tengok kan, tindakan binatang sendiri pun, haiwan sendiri pun dengan pasangan dia pun, dia tahu dia takkan berkasar, kan? Tapi kita ni pula, manusia pula boleh berkasar. Dia kata tu sayang lah tu, dia kata. Nak mencegah daripada kebenaran. Salah, bukan macam tu cara dia. Walaupun orang perempuan yang terkenal dengan dia punya sikap provokasi dia kan, kadang-kadang dia provoke suami, kadang ada tak yang dah provoke akhirnya kena sekali. Jadi sebenarnya yang itu sebenarnya pun lumrah perempuan. Perempuan ni dia jenis dia tak kena ikut emosi, dia akan luah. Apa yang dia rasa dia akan luah, kan? Kan? Nasihat saya, ingat tu Nabi kata, orang perempuan ni sebenarnya, orang perempuan ni tanggungjawab dia hanyalah melahirkan anak dalam melayan suami. Itu saja. Melahirkan anak, melayan suami. Itu saja. Betul. Membasuh, menjahit, kemah rumah, semua siapkan rumah apa semua, siapkan anak, semua tanggungjawab suami sebenarnya. Tetapi orang perempuan di Malaysia ni kebanyakannya
dengan rela hatinya dia yang uruskan rumah. Dia ni perfect, bilik nak macam ni, bilik air nak macam ni. So bila dia dah buat, kita kena terima kasih pada dia. Okey Ustaz, soalan ni saya tak tahulah boleh tanya ke tidak, tapi saya nak tanya jugalah. Ya? Tanyalah. Soalannya Sana. Oh, saya ingatkan saya terberhenti. Okey. Soalannya Ustaz, ketika kita sedang bersama dengan pasangan kita, ada tak batas-batas ataupun had yang mengatakan macam ini dah tak boleh buat, macam ini kau dah kira keganasan kepada wanita? Ada ke tak Ustaz? Ni, dia sebenarnya macam ni. Cukuplah saya kata sebenarnya batasan ni adalah sebenarnya sebaik-baiknya adalah biarlah kedua-duanya dalam keadaan merelakan. Apa juga dalam waktu kebersamaan itu biarlah dalam bentuk dia sebenarnya kalau boleh saya bagi dalam satu ayat yang jauh sikit daripada apa kita sedang bincangkan ni. Kalau boleh dalam perjalanan biarlah tangan tu dipimpin bersama, sama-sama sampai tempat yang dituju. Janganlah kita memaksa. Begitu jangan kita pikul dia. Jangan kita pikul dia bawa ke tempat tu, sudah ni kita je yang nak sampai ke sana. Sudahnya Betul, faham. orang perempuan langsung tidak menikmati pun perjalanan itu. Sebab the beauty of achievement ni bukannya pencapaian tu tau, tetapi sebenarnya perjalanan. Okey Ustaz, okey kalau kita tahulah kadang bila kalau kita cakap di antara punca-punca bermulanya keganasan lelaki terhadap wanita ni, sikap amarah dia ataupun kadang-kadang dikuasai oleh nafsu dan sebagainya. Jadi ada tak tips-tips yang kalau boleh Ustaz kongsikan kita nak avoid sebelum berlaku benda tu? Perkara kalau kita terasa macam kita nak marah, nak pukul, ada sesuatu yang buat kita terhalang daripada melakukan tu. Ada tak tips dia? Okay. Macam ni, kalau kita tengok punca jadi keganasan ni adalah salah satunya mungkin peristiwa silam ataupun ada isu-isu yang tak settle dekat dalam hati seseorang tu lah. Dan kalau kita tengok keganasan ni, kita jangan terhad saja kepada suami isteri je. Sebenarnya keganasan pada wanita ni termasuk juga adik-beradik, abang pukul adik, termasuk juga ayah pukul anak, termasuk juga anak perempuan dan termasuk juga girlfriend, boyfriend ada. Wah, belum kahwin ni. Ingat tak yang kita tengok gambar, ada orang share video baru-baru ni yang perempuan tu kena pukul dekat lelaki tu dekat tengah jalan, lepas tu ada lelaki lain semua datang serbu pantai lelaki tu lah. Ada. Kan? Jadi mana benda tu bukan hanya isu suami isteri saja, tetapi makna isu, dan saya nampak ini memang isu mental lah. Isu mental maknanya emosi terganggu dan sebagainya. Jadi salah satu cara kalau kita nak mengatasi masalah ini adalah selain daripada kita belajar menghargai pasangan kita, mungkin kita bawa fokus tu kepada tempat lain. Contohnya kita mungkin kita tengok balik apa aspek yang menyebabkan jadi tekanan. Mungkin sebab kerja, tu ambil cuti, so ajak pasangan kita bercuti. Bercuti tak semestinya pergi luar negara. Kita mesti pergi jauh-jauh, kadang pergi ambil homestay yang ada suasana kampung, kadang-kadang dia nak benda tu. Dan begitu juga mungkin juga salah satu lagi mungkin berbulan madu balik semula. Kan, ajak pasangan kita pergi tengok tempat-tempat yang menarik. Mungkin juga kita belajar ilmu agama, ajak pergi kelas-kelas agama bersama. Kadang-kadang dekat situ baru nampak pesan dalam hati kita. Dan hati lebih jadi tenang. Hati boleh jadi lebih tenang. Jadi pada siapa yang ada pasangan yang baik, pasangan yang bersabar ni, janganlah kita ambil ringan, hargailah. Allah. Okay, terima kasih Ustaz. Ijat ada soalan Ijat? Ijat tak bergerak tu. Kamu Jad, wakil perempuan Jad. Tidur, Ijat tidur. Jad, silakan. Okey. Soalan Soalan. Ya. Okey. Tengah pilih lagu ekspedisi ke Jad? Okey Ustaz. Saya ada soalan. Saya mewakili, sebenarnya cerita ni adalah cerita betul. Kalau saya tengok kawan-kawan saya, dia minta dia orang tanyakan. Sebabnya tadi Ustaz ada cakap kalau seorang wanita ini sebenarnya kerja dia senang saja menjaga anak dan juga menjaga suami. Tapi yang sebenarnya bila isteri ni hari pertama saja mereka ni dinikahkan dan sah menjadi isteri kepada suami, diorang ni seolah-olah seperti tak ada tempat lain selain nak berlindung selain daripada suami sendiri. Tapi bagaimana pula dengan sikap suami yang seolah-olah macam torture mental isteri yang
tak bagi diorang ni bertemu dengan ataupun rapatkan diri dengan keluarga sendiri. Contohnya macam kalau dulu kan kita orang perempuan ni manja sangat dengan bapa, adik-beradik lelaki. Tapi dekat situ bila kita once kita dah kahwin je, ada sifat cemburu suami dengan keluarga isteri sendiri. Sebab saya nampak macam kawan-kawan saya ada masalah macam tu, diorang tak boleh balik kampung. Lepas tu diorang tak boleh call, macam cakap manja-manja dengan family. Saya dapat rasa sebenarnya diorang rasa macam diorang stres, tapi diorang tak tunjuk sebab kan kalau dulu kan kita tengok wanita ni seperti hamba abdi kan. Bila kita dah kahwin, engkau adalah tanggungjawab aku. So engkau apa-apa kena melalui aku. So macam mana tu sebenarnya Ustaz? Okay. Yang ini memang konflik yang biasa berlaku. Kadang kita nampak dia bahagia tapi dia ada satu isu. Benda ni saya pernah bincang dengan Jeb, Shu'aib dengan Rahim dulu. Lama dah. Pasal isu dilema balik raya. Sebenarnya itu bukan balik raya je. Sampai bila-bila sebenarnya. Bukan kata balik raya. Asal kenduri pun. Kenduri tu orang perempuan tu terpaksa macam Allah jangan. Ya Allah buka lah hati suami aku dapat izinkan aku balik jumpa mak ayah aku. Kadang tak bagi. Dia tak bagi. Ada suami yang macam tu. Malahan bukannya ada ke mana-mana pun. Kalau ada urusan lain sedap juga lah nak jawab. Tapi orang perempuan sampai tak tahu nak cakap apa. Tetapi ialah orang perempuan lah berpegang kepada pada ketaatan daripada suami dia. Jadi dalam hal ni saya nak beritahu sebenarnya orang lelaki kena bagi kebenaran. Yang dalam hal tu hak seorang perempuan. Melainkan ada sebab-sebab je kalau kita tak nak bagi tu. Tetapi kadang ada suami tak ada, nanti kau balik, nanti kau terpengaruh nanti dengan dia orang, aku tak nak. Ada suami yang macam tu. Melampau lah kan. Jadi dalam hal tu balik. Kadang kampung kan jauh sangat, Kuala Pilah pun kan. Tak nak bagi kan. Jadi kita contoh, saya tak cakap macam tu. Contoh. Kuala Pilah tempat lain lah. Okey, contoh Pontian tadilah, Pontian kan. Pontian. Ya, jadi mana kata dalam hal ni sebenarnya sebab yang itu tak apa tau. Satu tu dia boleh tahan lagi. Jadi sampai satu tahap mak ayah dia sakit, suami tak bagi balik jaga. Allah Itu pun berlaku. Itu pun ada. Dalam hal ni ketaatan ni sebenarnya kita kena faham dari segi agama kita, suami tidak boleh menghalang isteri nak jaga mak ayah dia sakit. Kalau suami halang, contohnya kata, dah kau tak payah nak jaga ayah kau, kau duduk rumah. Aku ni suami, kau kena taat. Isteri tak pergi jaga sebab taat perintah suami, isteri dapat pahala, tapi suami berdosa. Ingat tu. Dan malahan suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami yang sakit. Jadi dalam hal ni sebenarnya kita kena tengok juga dalam bab suami nak keluar, isteri nak keluar. Kadang-kadang daripada basic balik kena tengok balik. Waktu lepas akad nikah, lepas akad nikah. Falik kau dah nikah belum? Dah. Lepas akad nikah tak ramai, lepas akad nikah tak ramai pasangan yang betul-betul buat proses penyerahan ayah tu kepada anak. Tak ramai. Lepas tu dia mengadap tau, mak ayah ni mengadap suami dengan ni. Nak bagi tahu dekat anak ayah. Jadi sekarang tahniah lah, ayah dah lepaskan anak ayah ni pada kamu, anak perempuan ayah. Patut sedih tu. Kamu tolong jaga anak ayah ni, ayah tak pernah pukul dia. Dan kalau boleh ayah minta sangat, janganlah pisahkan anak ayah ni daripada ayah. Ayah. Jadi bila dia cakap tu, tak apa ya. Jadi awal-awal kita dah cakap. Itu yang sebenarnya. Jadi senang. Amanat tu kadang jarang. Dia sibuk nak kenduri, sibuk nak salam sauk je kan. Tapi yang itu tak fikir. Yang tu sebenarnya kena settlekan yang paling awal sekali.